Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersama di dalam sesi EBLC Leadership Fundamental yang mana hari ini tajuknya adalah komunikasi efektif dan pengurusan diri. Okey, so ini adalah sesi yang kita buat selepas sesi yang terakhir pada bulan Julai yang lalu, pada 26 hari bulan Julai, yang bertajuk tentang penampilan pemimpin dan juga pengurusan masa, yang mana ketika itu kita bersama-sama dengan Pengetua Akademi CAN Mr. Chan Kok Liang bersama dengan tetamu jemputan beliau pada hari tersebut, iaitu Ruby Agency Manager Kak Intan dan juga Diamond Agency Manager Mr. Lim Belion, yang mana mereka berkongsikan tentang bagaimana untuk menampilkan diri menjadi seorang pemimpin yang cemerlang dan dalam sama macam mana untuk menguruskan masa supaya supaya kita dapat mencapai kejayaan yang pantas di dalam bisnes ANI. Okey, jadinya pada hari ini tajuk yang tidak kurang juga menariknya, memang cukup menarik, iaitu komunikasi efektif dan pengurusan diri. Okey, so pada malam ini anda akan bersama-sama dengan 3 orang insan yang cukup luar biasa yang akan berkongsikan tentang bagaimana untuk berkomunikasi secara efektif ataupun berkesan, dan bagaimana untuk menguruskan diri sebagai seorang pemimpin yang cemerlang. Dan pada malam ini, selain daripada kita punya Pengetua Akademi CAN Mr. Chan Kok Liang, beliau akan ditemani oleh 2 orang insan yang tak kurang hebatnya, iaitu yang pertamanya Ruby Agency Manager Tuan Nazari daripada Melaka, dan juga Double Diamond Agency Manager Miss Cikgu Kong Siu Weng datang dari jauh daripada Tanjung Malim, Perak. Okey, jadi sebelum kita bermula pada malam ini, sedikit ingatan mesra kepada anda. So pastikan video dibuka, mikrofon ditutup, dan jika anda tidak menggunakan nama sebenar anda, sila rename balik untuk tujuan kita pendaftaran. Dan jika anda tak tahu bagaimana nak rename, boleh tulis nama anda di dalam ruangan chat box. Untuk para admin boleh membantu untuk tukarkan nama anda kepada nama yang sebenar. Dan jika ada sebarang pertanyaan ataupun kemuskilan sepanjang sesi pembelajaran ini, anda boleh bertanya di dalam ruangan chat box, dan insyaAllah kita akan cuba menjawabnya pada akhir sesi nanti. Okey? Jadinya pada malam ni, macam saya beritahu tadi, banyak benda yang kita nak kongsikan dengan anda bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang cemerlang dekat dalam CNI ni. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak jemput dulu orang yang memang cukup luar biasa hebat. Dah ada pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang jualan langsung. Dan hari ini beliau akan berkongsikan tentang perkara yang kita beritahu tadi, iaitu komunikasi efektif dan pengurusan diri. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Mr. Chan Kok Liang. Dipersilakan Mr. Chan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ridwan. Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para usahawan, CAN speakers, pemimpin-pemimpin CNI, leadership bonus achievers, CBO CNI Malaysia, CNI Brunei, CNI Singapura yang saya hormati, yang saya sayangi sekalian. Apa khabar anda semua? Luar biasa baik. Mudah-mudahan anda semua sihat. Semoga keluarga anda sihat walafiat dalam tempoh post endemik. Mudah-mudahan cita-cita anda dapat direalisasikan, dapat dicapai mulai September tahun 2022 ini. Kerana situasi ancaman COVID-19 menjadi lebih berkurangan, kurang serius lah berbanding dengan 2 tahun, 1 tahun yang lalu, dan lebih stabil. Semoga ekonomi Malaysia dapat pulih selepas post-endemic COVID-19, dan inflasi, masalah inflasi dapat diatasi bersama-sama. Dengan kerjasama kita memikul tanggungjawab
bersama untuk mengatasi masalah inflasi dan kita pulih dari impak huru-hara yang berlaku di Ukraine, Eropah, di seluruh dunia. Kita pertahankan keharmonian, kita pertahankan keamanan dan kita sama-sama perjuangkan ya keselamatan negara dan kita punya ekonomi ya, rezeki kita sendiri. Kita cari duit sendiri ya. Saudara-saudara sekalian, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada pemenang Greece ya. Santorini Achievers, tepukan yang gemuruh kepada mereka ya. Dan pemenang-pemenang Thailand ya, Bangkok Achievers ya, kita berikan tepukan like kepada mereka juga. Tahniah dan syabas untuk mereka. Dan anda yang akan layak dan akan melancong ke Taiwan pada masa yang akan datang. Kita ucapkan tahniah dan syabas untuk ya anda ya. Tahniah dan syabas ya kerana sikap anda yang proaktif dan dinamik ya, yang suka belajar dan berhasrat nak menjadi pemimpin berdikari, pemimpin yang disanjungi dalam keluarga besar CNI. Yang bersama dengan speaker kita pada malam ini yang luar biasa, baik Double Diamond Mr. Kong Siu Wing ya, dan pemimpin Melaka yang sangat rajin, yang istiqomah dan bersikap positif, Tuan Nazari pada malam ini. Tepukan yang gemuruh kepada mereka ya, speakers kita yang memang luar biasa, yang committed, yang disiplin, yang suka menyumbang ya tenaga mereka ya selama ini. Di samping itu ingin saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa sistem CAN CNI kerana tanpa anda ahli jawatankuasa sistem CAN dan kerjasama dari semua CAN speakers, sharers CAN system, Cikgu Masla ya dan cikgu-cikgu CNI, mustahil kita dapat membina sistem CAN yang semakin menyeluruh dan didukung oleh semua CBOs. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada anda semua ya. Tepukan kepada anda sendiri ya. Like, okey. Kita rasa amat bersyukur dapat berjumpa dalam platform ini ya, EBLC Leadership Fundamental, dan belajar bersama dengan speaker kita Mr. Kong Siu Wing, Tuan Nazari dan Cikgu Ridzuan pada malam ini. Topik EBLC Leadership Fundamental kita pada malam ini ialah komunikasi efektif dan pengurusan diri ya. Sememangnya pengurusan diri asas ya komunikasi efektif ya. Mudah-mudahan kita sama-sama menimba ilmu. Semoga perkongsian kami pada malam ini dapat memberi idea-idea baru, memberi ilham dan inspirasi kepada anda sepanjang perjuangan anda. Begitu juga ilham dan inspirasi yang kami dapati daripada anda semua ya. Kita ucapkan terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, kita rasa bangga ya kerana budaya CNI. Budaya yang berasaskan prinsip kemanusiaan, prinsip networking, prinsip memperkayakan orang, mempermudahkan orang, dan budaya semangat semut CNI. Kita percaya niat kita yang baik akhirnya akan membuahkan hasil bersama-sama. Kerana semua yang anda fikirkan, next slide, ya, akan terbalas. Semua yang kita fikirkan akan terbalas. Kerana ya hukum tarikan. Kerana hukum alam semula jadi. Ya, memang ada hukum tarikan ini wujud dalam dunia ini ya. Jika anda suka memberi, rezeki akan bertambah. Jika anda suka marah, penyakit akan bertambah. Jika anda suka ceria, ya, penyakit akan berkurangan. Jika anda suka berkongsi, semakin mudah bisnes anda kerana semakin ramai kawan di sekeliling anda. Dan kawan baru mungkin akan menjadi kawan ya karib anda pada masa akan datang kerana anda suka berkongsi ya. Jika anda suka melarikan diri dari tanggungjawab anda, anda akan semakin gagal. Jika anda suka menolong orang lain, anda akan menjadi semakin mulia, semakin bahagia ya. Jika anda suka belajar, anda akan mendapat lebih banyak ilmu dan lebih bijaksana untuk mengatasi segala cabaran. Jika anda suka mengeluh, masalah akan bertambah dan berterusan.
Jika anda suka kepuasan, anda akan lebih dan lebih gembira. Dan kalau kita terus berjuang istiqomah, pasti hasilnya akan pasti ya lebih lumayan. Ingat, semua yang anda fikirkan, semua yang kita pertindak akan terbalas kerana hukum tarikan. Hukum tarikan ini wujud dalam kehidupan kita. Ini adalah hukum alam semula jadi. Ya. Kalau kita perhatikannya, kenapa pemimpin-pemimpin CNN berhasil? Nah, next slide. Ya. Kenapa TP points anda ya bertambah? Kenapa bonus CBO ya anda bertambah? Kerana tindakan kita. Tindakan anda betul. Tindakan anda banyak. Tindakan anda memang proaktif dan dinamik dan cukup ya besar ya, cukup kuat ya. Kerana amalan 5S dilaksanakan, dipraktikkan seharian. Kerana asas kemahiran dipraktikkan juga ya, kerana 5 kepercayaan dipegang dengan kuat sekali. Ya, maka formula utama untuk pencapaian kita adalah kita terus belajar dan terapkan ya kemahiran. Kita belajar daripada kefahaman bisnes MLM, networking dan kebijaksanaan hidup melalui kekuatan dan juga kebijaksanaan pemimpin CNI. Ya, kali dengan pengalaman MLM dan masa yang cukup matang ya, kali dengan usaha demi usaha, khasnya usaha menjalinkan hubungan manusia, hubungan silaturahim yang baik dengan kenalan kita, dengan kawan kita, dengan sahabat kita, pasti keputusan yang diperolehi anda akan lebih baik. Buah yang anda capai akan lebih berhasil. Pencapaian anda akan lebih ya cemerlang. Okey, jadi ini penting ya. Next slide ya, untuk makluman para pemimpin. Ya, kita rasa sangat bangga. Kita rasa amat bersyukur juga kerana CNI diiktirafkan KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna lesen jualan langsung selama 10 tahun. Tahniah dan syabas untuk anda semua ya. Memang luar biasa, hebat ya. Hanya 3 syarikat jualan langsung diberi 10 tahun punya lesen. Ya, CNI adalah salah sebuah syarikat yang ya luar biasa, yang kita cintai, yang memiliki lesen jualan langsung selama 10 tahun. Ya, Amway, Causeway juga ya antara syarikat jualan langsung yang sudah dapat lesen 10 tahun. Jadi CNI merupakan 3 ya syarikat jualan langsung yang dapat layak dan menjadi bukti baik, contoh baik kepada syarikat jualan langsung yang lain. Ini satu pengiktirafan ya, satu pencapaian yang luar biasa ya. Kita patut ya bangga ya bersama dengan CNI. CNI bangga bersama denganmu juga ya, bersamamu kerana bukan senang 10 tahun. Biasanya 1 tahun diberi lesen ya. Kalau panjang pun ya lebih pun lesen 3 tahun diberikan. Ya dikira cukup hebatlah. Tapi CNI perolehi 10 tahun dengan lesen, maksudnya satu kepercayaan daripada kementerian, ya, satu pengiktirafan dan satu penganugerahan yang cukup tinggi, ya, kepercayaan cukup tinggi diberikan Kementerian KPDN HEP kepada sistem perniagaan syarikat jualan langsung. Jadi tepukan yang gemuruh kepada anda kerana ya anda sebahagian daripada keluarga besar CNI. Jangan lupa ya, kita terus perjuangkan matlamat kita dan lakukan yang terbaik untuk mempertahankan lesen ya 10 tahun ya jualan langsung ini. Luar biasa ya. GMP Factory CNI juga diiktiraf sebagai manufacturer yang baik ya.
manufacturer yang baik menghasilkan produk Malaysia, ya, dan produk antarabangsa yang bermutu tinggi. Syarikat CNI juga diiktiraf syarikat beretika, fully compliance with DSM Code of Ethics. Halal certification, ya, memang halal, okey, pengesahan, dan okey, as a recipient of the Business Ethics Excellence Award from the Ministry. Tepukan yang gemuruh kepada anda sekali lagi, ya. Untuk makluman anda semua, CNI menubuhkan 7 buah kilang GMP, mewujudkan R&D team, ya, iaitu tim penyelidikan, okey, memastikan quality management system, okey, yang konsisten, dan sales service support, ya, sistem yang konsisten, yang mantap, dan lain-lain lagi. Selama 36 tahun, ya, di tanah air kita, Malaysia, dan di rantau ASEAN, maka kita perlu bangga, kita perlu bersyukur dan perjuangkan yang terbaik. Dan yang paling penting, kita sama-sama bertindak, ya, sama-sama kita mencipta keperluan, ya, perniagaan jalan langsung ini yang mulia ini. Okey, kita inovasikan nilai-nilai yang terbaik kepada pelanggan, kita terus, ya, buat yang terbaik, menyentuh hati pelanggan dengan servis yang terbaik, dengan produk yang terbaik, supaya mencapai pengalaman terbaik di kalangan pelanggan kita melalui tindakan 5S, ya, sales, service, sponsoring, schooling, and also sharing, khususnya servis dan sponsoring kita seharian, ya. Maka kita percaya prospek jualan langsung akan lebih cemerlang pada tahun akan datang, masa akan datang. Kerana tahun 2021, ya, kita jangka, ya, sales, sebenarnya sudah lepas, tapi angka itu facts, fakta itu belum, ya, report itu belum diumumkan lagi. Jadi dijangka 26 bilion, ya, jualan akan dicapai pada tahun 2021, ya, memandangkan 2020, ya, tahun itu sudah capai 25.7 bilion. Maksudnya peningkatan demi peningkatan jualan, ya, dalam industri jualan langsung, mencerminkan betapa confident, ya, kepercayaan pelanggan terhadap jualan langsung, terhadap syarikat CNI, ya. Prospek kita akan lebih baik pada masa akan datang kerana keperluan wellness semakin tinggi sebab wabak virus masih lagi berleluasa, ya, dia akan mutate, akan berubah lagi. Cuaca iklim yang semakin ekstrim, ya, ia akan menyebabkan badan kita kurang sihat, ya, sakit, mudah sakit, jatuh sakit. Pencemaran alam yang semakin serius juga memberikan impak kepada kesihatan badan kita. Di samping itu, prospek jualan langsung baik kerana keperluan business opportunity semakin tinggi, ya, keperluan cari duit semakin tinggi juga. Next, okay, biar kita fokus, ya, biar kita belajar berterusan, biar kita terapkan seni pertuturan bermula dengan 4 kebaikan dan 4 pemberian yang sangat-sangat penting, ya. 4 kebaikan itu termasuk yang nombor 1 ialah mempunyai nawaitu yang baik, niat yang baik, good intent, okey. Yang kedua, perkata-kata percakap yang baik. Bila kita bertutur, kita bertutur secara positif, okey, secara mesra dan secara yakin, secara positif. Itu penting. Yang ketiga, lakukan kerja ataupun perkara yang baik demi mempermudahkan kerja orang lain dan juga urusan keluarga kita, ya, untuk mencapai silaturahim yang lebih baik antara manusia dengan manusia, antara ahli keluarga kita. Kita lakukan perkara yang terbaik. Yang keempat, belajar dengan baik, baik-baik belajar, baca buku yang terbaik. 4 pemberian, ya, yang dinyatakan di sini, termasuk yang nombor 1, memberi keyakinan kepada orang lain, ya, memberi harapan baru kepada
keluarga, kepada orang lain, kepada kenalan kita, kepada sahabat-sahabat kita. Yang ketiga, memberi kemudahan, permudahkan kerja orang lain, ya, dan memberi ceria ataupun buat orang ramai lebih gembira bersama dengan kita. Kerana semua orang mahu, semua orang perlu, ya, pengiktirafan dalam hidup mereka. Mereka perlu penghormatan. Mereka perlu kepercayaan. Mereka juga sangat-sangat mengharapkan dapat, ya, saling mempercayai antara satu dengan yang lain, ya. Yang keempat ialah nikmat kebaikan dari kerjasama, ya, kerjasama. Jadi nilai kerjasama itu sangat-sangat penting. Ya, juga sebahagian daripada semut CNI, ya, semangat semut CNI. Jangan pandang rendah terhadap mereka-mereka yang miskin. Jangan pandang rendah terhadap mereka-mereka yang lemah. Jangan pandang rendah terhadap mereka-mereka yang rendah pendidikannya. Jangan pandang rendah terhadap orang tua dan orang muda dan lain-lain lagi. Saya percaya pegangan terhadap 4 kebaikan, 4 pemberian inilah yang akan menjadi kunci kejayaan anda dalam perjuangan anda di dalam keluarga besar CNI. Walaupun, ya, kita menghadapi cabaran demi cabaran dalam hidup kita, tetapi ia adalah jawapan dan penyelesaian kepada cabaran kita seumur hidup kita. Percayailah, 4 kebaikan, 4 pemberian itu pegangan yang penting. Pegang prinsip ini, pegangan ini dengan kuat dan praktikkan seharian. Next slide. Para usahawan yang saya hormati dan saya sayang sekalian, bagaimana kita meningkatkan pujukan kita? Saya cadangkan sebagai seorang individu sebelah kiri sini, ya, yang bertanggungjawab, ya, kita melakukan amalan yang baik, kita memberikan amalan yang benar, ya, kita mempersembahkan pandangan yang tepat, yang matang, yang membina, ya, kita sama-sama meningkatkan, ya, tenaga rohania, ya, kita dengan mewujudkan, okey, kebaikan dan juga mempraktikkan sikap toleransi, sikap kesabaran dan ketabahan kepada orang lain, ya. Kita pastikan kita punya tindakan, kita punya pertuturan, kita punya fikiran, cara fikir kita, bila kita bercakap, bertutur, bila kita bertindak, kita melakukan sesuatu, kita selaras. Bila kita selaras, jadi keupayaan pujukan itu, ya, akan semakin meningkat, ya, agar keupayaan pujukan kita terus meningkat, ya, supaya asas keyakinan, asas kepercayaan kita semakin kukuh dan semakin mantap, ya, agar kita lebih meyakinkan orang lain, pihak lain, ya, termasuk pelanggan kita, keluarga kita, orang awam dan juga kumpulan awam, ya. Contohnya, kalau kita cakap yang pukan-pukan, ya, contohnya, ya, kita tak makan lavenza, tapi kita cakap lantang, kita dah makan lavenza, itu sudah salah, ya. Kita omong-omong besar, kita tipu, kita tak tunaikan janji, kita rebut tahu orang lain, CBO orang lain, kita potong harga, maka kita sudah gagal, ya, dalam tindakan kita. Kita sudah gagal dalam pengurusan diri kita. Kita sudah gagal dalam tindakan kita. Jadi pertuturan kita akan menjadi kurang yakin, ya, kurang meyakinkan. Sebab fikiran kita, cara fikir kita sudah lemah, sudah tak betul, ya. Kita juga gagal dalam credibility, kita akan hilang kepercayaan daripada sahabat kita, daripada keluarga kita, daripada masyarakat kita. Akhirnya kita akan gagal membina perniagaan kita sendiri. Jadi asas keyakinan itu dibina secara, ya, kita punya cara fikir, kita punya cara komunikasi, cara pertuturan kita, ya, tindakan kita ke arah yang baik, yang benar, yang sabar, okey, yang positif. Okey, ini penting dan selaras. Maka biar kita selalu ingat, kita praktikkan
ilmu kepimpinan dan ilmu networking yang dibelajari dari sifu kita Murad Basil, Tuan Fauzi, Haji Ramli, okey, Hajah Siti Rawan, Puan Fatimah dan lain-lain lagi, kita praktikkan ya ilmu enzaim yang kita pelajari dari Cikgu Masla, kita praktikkan enzaim terapi ya PKP quantum machine yang kita belajari dari Dr. Zaidi, dari John Chu dan lain-lain lagi. Kita praktikkan ilmu pengurusan diri yang akan kita belajari ya dari Double Diamond CNI Mr. Kong Siweng sebentar nanti ya. Beliau memang hebat. Beliau Double Diamond dari negeri Perak. Beliau cikgu saya. Beliau mentor saya selama ini ya. Beliau hebat dalam ilmu kesihatan. Dalam ilmu produk kesihatan CNI khususnya. Beliau hebat dalam sales and services ya. Beliau memang buat aktiviti seharian ya dengan jualan yang cukup lumayan setiap bulan ya. Beliau hebat dalam personal group sales ya, amat mantap dan mantul dalam jualan enzaim ya dan aktiviti enzaim terapi sendiri. Beliau CAN System Committee member. Beliau speaker sistem CAN. Beliau juga ya MDRT Trip Achiever. Beliau Asset Fund Achiever dan memiliki 2 buah ya kafan ya, 2 kafan achievers. Maka dengan tidak melengahkan masa lagi, kita mempersilakan Mr. Kong, Cikgu Kong ya untuk perkongsikan topik pengurusan diri. Kenapa ia asas kepada komunikasi efektif dan bagaimana ia memainkan peranan yang cukup penting dalam networking pemimpin. Para usahawan yang saya hormati, dijemput ya Double Diamond Outstanding Entrepreneur Award ya anugerah Direct Selling Association Malaysia yang kita hormati Mr. Kong Siweng. Dipersilakan. Thank you. Terima kasih kepada Mr. Chan kerana menjemput saya untuk berkongsi dengan para CDO yang saya sangahi dan saya hormati sekalian. Dan sebenarnya topik untuk malam ini bagi saya sangat mungkin bagi anda inilah satu topik yang sangat-sangat penting ya. Dan pengalaman saya selama 35 tahun dalam kerjaya CNI ini, saya akan dapat membantulah sedikit sebanyak untuk mungkin para CDO yang baru join CNI ataupun yang sudah lama join CNI, anggaplah ini sebagai satu ulang kaji ataupun revision untuk anda. Marilah kita sama-sama belajar. Okey, sebenarnya sila jadi tuan dengan slide dan saya pohon maaf baru-baru ini ada sedikit kesilapan dan background saya sudah jadi warna hijau. Tadi mula-mula dia memang okey tapi sebab saya tak ada masa lagi untuk setting dan sebagainya, so saya terus perkongsian saya ni lah. Saya mohon maaf. Okey, sebenarnya untuk berjaya di dalam kerjaya CNI ini, daripada seorang CDO yang biasa-biasa sampailah seorang hero seperti Crown Diamond Agency Manager kepada Tuan Murad Fasil ataupun DDAM Double Diamond Agency yang lain. Inilah pengurusan diri 5Q. 5Q ini pasti kita kena sama-sama belajar. So apakah dia 5Q ini? Q ni maksud dia quotient. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya 5Q. Yang pertama kita ada EQ, emotional quotient. Yang kedua kita ada SQ, spiritual quotient. Yang ketiga kita ada AQ, adversity quotient. Yang keempat kita ada IQ. IQ ni selalu kita dengar lah. Dia IQ dia tinggi, IQ dia rendah dan sebagainya. Intelligent quotient. Yang kelima PQ, physical quotient. Sebenarnya kelima-lima Q ini adalah sangat-sangat penting. Dan sekiranya anda dapat menguasai kelima-lima Q ini, pasti dan boleh katakan guarantee 99.99% anda akan bersama dengan semua DDAM ataupun CDAM setakat ini bersama CNI. So mari kita lihat. Sebenarnya kelima-lima Q ni yang paling penting, paling top sekali
Kita panggil dia EQ, emotional quotient. Sebenarnya ikut satu kajian yang telah dibuat oleh Persatuan Ejen-Ejen Insurans. Mereka buat kajian ni bagi ejen-ejen insurans di mana EQ dia tinggi dan berbanding dengan ejen-ejen insurans di mana EQ dia rendah, jualan mereka, jualan tahunan mereka ataupun kita panggil FYP, first year premium, yang dicapai oleh ejen-ejen insurans di mana EQ dia tinggi adalah 5 kali ganda. 5 times. 5 kali ganda lebih tinggi daripada EQ ejen insurans yang lain. Saya rasa statistik ini ataupun data ini mungkin dia akan sama juga bagi ahli-ahli ataupun CBO di mana-mana satu syarikat MLM. Bagi ahli CNI, CBO di mana EQ dia tinggi, pasti jualan mereka, pangkat mereka, income mereka ataupun segala insentif yang ditawarkan oleh sesebuah syarikat jualan langsung ni adalah lebih tinggi berbanding dengan CBO di mana EQ dia lebih rendah. Ini memang sudah terbukti. So sebenarnya apa dia EQ? Mengapa dia begitu penting? Sebab bagi seseorang di mana EQ dia tinggi, dia boleh kontrol emosi dia. Dia boleh mengawal, dia boleh baca. Dia boleh baca prospek dia. Dia boleh baca emosi downline dia. Dia boleh baca emosi upline dia juga. Sebab kalau dia boleh baca emosi dia, dia dapat menjauhkan ataupun dia boleh larikan daripada konflik, larikan daripada clash dengan prospek, dengan pelanggan, dengan downline ataupun dengan sesiapa pun dalam kerjaya yang mereka memainkan sekarang ini. EQ bolehkan sangat-sangat penting. Yang seterusnya kalau kita tengok nombor 2 punya, SQ, spiritual quotient. Dan sebenarnya boleh katakan semua daripada kita ni memang dia ada agama dia masing-masing. Bagi anda mungkin seorang Muslim. Bagi saya atau Mr. Chan, dia mungkin kita anggap ni agama Buddha. Bagi mungkin ada yang Kristian, ada yang Hindu dan sebagainya. Yang spiritual ni boleh katakan dia sangat-sangat penting sebab bagi seseorang di mana spiritual dia tinggi, SQ dia tinggi, di mana maksud dia ada satu tanggungjawab. Tanggungjawab kepada Tuhan. Tanggungjawab sesama makhluk. Supaya dia dapat seimbangkan. Seimbangkan di antara makhluk-makhluk yang lain ataupun downline yang lain, CPO yang lain, belanggang-belanggang yang lain dengan adanya SQ, spiritual quotient yang tinggi dan sebagainya. Okay. Dan yang ketiga, AQ, adversity quotient. Adversity, cabaran. Kalau seseorang CBO ataupun seseorang pemimpin ataupun seorang top management di mana kalau AQ dia tinggi, dia boleh mengatasi. Dia boleh mengatasi sebarang kesulitan, sebarang cabaran, sebarang kesusahan yang dihadapi oleh seseorang itu. Kalau kita lihat, syarikat CNI sudah 35 tahun, berusia 35 tahun. Dan saya sudah bersama dengan syarikat CNI selama 35 tahun juga. Dan dalam masa 35 tahun ni, saya memang ada nampak syarikat CNI dia ada naik turun, naik turun, naik turun. Dan memang CNI daripada sejak dia ditubuhkan pada tahun 89 sampai sekarang 2022 sudah 35 tahun. Dan mustahil kita katakan CNI sejak ditubuhkan dia terus naik. Tak mesti. Tak akan jadi. Mesti dia sales dia naik, sales dia turun. Sales dia naik, sales dia turun. Dan baru ini sangat anda ada lihat MCO, PKP, berapa buah syarikat telah menghadapi masalah kewangan. Sudah bankrupt, sudah menutup tirai dia dan sebagainya. Dan mengapa management, mengapa toke-toke syarikat ni tak boleh teruskan bisnes mereka? Mengapa mereka nak tutupkan syarikat mereka? Sebab AQ, adversity quotient mereka tak begitu kuat, tak begitu luar biasa. Dan sekiranya management tu, toki sebuah syarikat tu di mana dia ada AQ, adversity quotient ni yang tinggi, seperti management CNI ni, selama 35 tahun ni, cabaran demi cabaran,
kesusahan demi kesusahan, jualan jejas, kemudian leader-leader kita lompat daripada satu syarikat ke satu syarikat yang lain. Ini memang satu keadaan, satu situasi yang memang telah dihadapi oleh manajemen CNI pada masa itu. Tapi dengan hebatnya, dengan luar biasanya, sebab top management kita yang terdiri pada yang pengasasnya Datuk Bisiko, Datuk Mr. Chan pada masa itu, dan Mr. Tan, Mr. Liu dan sebagainya, termasuk juga semua HOD, termasuk Ibu Masla dan sebagainya, yang sudah lama bersama dengan syarikat CNI ini, dengan AQ, dengan adversity quotient yang tinggi, mereka telah mengatasi kesulitan, cabaran dan sebagainya sampai sekarang, sehingga syarikat CNI telah disenaraikan dalam Bursa Saham CNI pada tahun 1996 menjadi sebuah syarikat awam, puan-puan. Dan baru ini Mr. Chan pun telah berkongsi dengan kita, syarikat CNI telah mendapat lesen jualan langsung sebanyak lama 10 tahun. Bukan senang, hanya 3 buah syarikat ML saja yang dapat 10 tahun punya lesen. Bukan senang nak dapat selain. Dapat 1, dapat 3 banyak. Tapi dapat 10 bukan senang, sebab yang inilah AQ Diversity. Sebab kerajaan sudah nampak management pengurusan CNI ini memang EQ ada, SQ ada, AQ ada. Ini 3Q telah memenangi, telah mendapat kelulusan daripada kerajaan supaya 10 tahun lesen jualan langsung AJL, kita panggil AJL ini diberikan kepada syarikat jualan langsung. Okay. Dan seterusnya IQ. IQ ini saya rasa semua pernah dengar lah. Sejak masa kita di bangku sekolah, di college, di universiti, kita dengar, oh budak ini IQ dia tinggi. Biasanya kalau IQ seseorang tinggi, dia punya tahap pencapaian dari segi akademik. Dalam result SPM ke, SPP ke dan sebagainya memang luar biasa. Sebab IQ dia tinggi. IQ tinggi. Tetapi dalam kerjaya CNI ini, kalau IQ tinggi, bagus lah. Okey. Kalau IQ tinggi, dia cepat memahami apa yang disampaikan oleh penceramah. Apa yang dikongsikan oleh leader-leader kita. Dia cepat dapat, dia absorb. Dia dapat absorb. Ini satu keistimewaan dia bagi seseorang di mana IQ dia tinggi. Dan last, PQ. PQ, Physical Quotient. Ini kalau kita sebagai seorang CBO yang memasarkan, yang mempromosikan, yang menjual produk-produk makanan kesihatan. Ini saya rasa PQ ini sangat-sangat penting. Kalau bagi seseorang CBO di mana dia dapat menguasai PQ, satu image fizikal dia yang sihat, yang cerah, yang ceria dan sebagainya, saya rasa ini akan dapat meyakinkan. Ini akan bagi markah penuh, 100% markah penuh kepada prospek kita bahawa betul-betul produk makanan kesihatan CNI, produk suplemen CNI, produk kecantikan CNI cukup efektif. Kita lihat image orang prospek tu kalau kita nak promote. So macam mana nak jadikan image kita dari segi fizikal ni sihat, ceria dan sebagainya. PQ ini penting. Fizikal. Berapa lama, berapa minit anda adakan untuk setiap hari adakan exercise anda? Berapa lama? Sebab exercise ataupun senaman tu sangat-sangat penting. Sebab ikut kajian yang tadi dibuat oleh para saintis itu, kalau kita exercise, badan kita, sel-sel kita akan mengeluarkan sejenis hormon, nama dia endorfin. Endorfin ni satu hormon yang boleh tenangkan, yang boleh relaxkan mindset kita. Dan kadang-kadang dia boleh macam memainkan peranan seperti morfin juga. Saya rasa anda pernah dengar apa morfin, dia tu sebagai satu painkiller. Satu painkiller untuk pesakit-pesakit kanser yang sudah masuk ke terminal stage. Painkiller. Dan badan kita ni boleh keluarkan, boleh ikutkan satu hormon nama dia endorfin. Sekiranya kita exercise, sekiranya kita bersenam setiap hari. Ini memang boleh katakan satu senaman, satu aktiviti yang cukup luar biasa bagi kita. Okey, sekiranya kita lihat 5Q ini, kita dapat menguasai
kita sudah dapat markah yang tinggi untuk ke 5-5Q tu, EQ, SQ, AQ, IQ, PQ dan sebagainya. Dan tambah lagi kalau kita sudah sampai masa yang sudah matang, yang sudah matured. Dan tambah lagi kalau kita ada hubungan manusia, iaitu PR, public relation. PR yang cukup baik, kali 2, kali 3, dengan kali dia usaha dia, pasti garanti kita akan dapat mencapai segala insentif, segala istimewaan yang berada di dalam rancangan perniagaan CNI kita ini. Ini 5Q yang paling penting. Okey, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya berkenaan dengan pengurusan diri, Ridwan. Kita lihat slide yang seterusnya. Okey. Pemimpin, berdikari, kita patut macam mana kita nak jadi seorang pemimpin yang berdikari, terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, memiliki keyakinan 100%, 100% dapat berjaya dalam kerjaya CNI. Ini yang paling penting. Kita ada confident. Kita mesti yakin bahawa 100%, bukan 99% pun tak cukup, 90% pun tak cukup, 100%. Kita akan berjaya dalam kerjaya CNI. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan jadi role model ataupun kita akan jadi leader, kita akan jadi telatan. Kita guide, kita bimbing downline kita, rakan-rakan kongsi kita mestilah kepimpinan melalui telatan. Saya rasa kita pernah dengar, kalau kita tak buat betul, kita buat yang salah, ada yang peribahasa ada, bapak kencing berdiri, bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Kita ada satu jawapan ni. So kita mesti kepimpinan melalui telatan. Ini yang nombor 2 terhadap diri sendiri. Yang ketiga, ini yang paling penting. Bila kita sudah ada temu janji, bila kita sudah ada appointment dengan prospek, dengan downline, dengan CBO dan sekiannya, masa yang kita adakan itu jangan lewat, jangan lambat. Kita ada appointment pada jam 8, jangan sampai pukul 9. Kali pertama tak apa. Tiap kali 1 jam lambat. Bagi alasan yang sama. Oh, traffic jam lah, yang inilah, yang itulah. Kalau satu kali tak apa. Tapi tiap kali macam ni, saya rasa CBO kita, prospek kita, pelanggan kita tidak akan yakin jika akan suka pada kita. Ini dia. So, menepati masa dan janji, amanah, mematuhi peraturan-peraturan pengedar, itu yang paling penting. Mematuhi peraturan maksud dia kod etika, code of ethic. Saya rasa semua CBO bila dia jadi ahli CNI akan dapat sebuah buku tentang code of ethic ataupun kod etika yang anda kena patuhi. Semua dia ikut saja, baca saja. Mematuhi semua peraturan-peraturan pengedar, itu yang paling penting. Yang keempat, jangan cuba potong harga. Undercutting, makan point, ataupun rampas organisasi semata-mata untuk kenaikan pangkat. Saya rasa ini, saya rasa selama 35 tahun saya bersama CNI, saya banyak lihat. Ada upline, ramai upline dia buat persilapan macam ni. Potong harga, makan point downline, rampas organisasi. Suruh kalau seseorang prospek dia di mana dia sudah jadi ahli, dia suruh mak dia jadi ahli, suruh adik dia jadi ahli, suruh abang dia jadi ahli, suruh ni jadi ahli. Tapi bila seseorang tu, bila dia punya upline tu ataupun yang lain tu, bila dia sudah tahu di mana adik dia sudah jadi grup ataupun jadi downline bukan daripada organisasi dia, upline dia, saya rasa ini akan jadi satu masalah, satu isu yang besar. Di mana kalau sebenarnya sudah komplain sampai ke management CNI, saya rasa downline itu, grup itu akan diterminate, oleh pihak syarikat CNI. Itu yang paling penting. Buatlah ikut apa yang kita kena buat. Jangan rampas organisasi, jangan makan poin, jangan cuba potong harga. Itu yang paling penting. Okey, yang kelima. Pengurusan diri terhadap diri sendiri. Yang kelima, jangan bercakap
dan berfikiran secara negatif. Jangan negatif. Sebab bisnes ataupun kerjaya CNI ini adalah satu bisnes yang positif. Di mana kalau kita betul-betul buat ni, kita boleh dapat macam-macam dalam rancangan perniagaan CNI kita. Kita boleh dapat tabung kereta, dapat tabung rumah, boleh dapat access fund, dapat melancong, dapat pendapatan ataupun bonus yang cukup lumayan. Jangan negatif. Jangan negatif. Walaupun mungkin kali pertama, kali kedua kita dapat income yang sikit, tapi bukan bermakna anda akan dapat income yang sikit-sikit untuk selama-lamanya. Tak akan dapat bonus yang tinggi satu hari nanti. Jangan negatif. Bagilah masa anda. Sebab untuk berjaya dalam kerjaya MLM, kestabilan lebih penting. Lebih dipentingkan. Kalau berbanding kebolehan dan hasilnya. Dan bukan kelajuan. Bukan bulan ini kita masuk, bulan depan jadi ruby. Satu bulan lagi jadi pearl. Dalam masa 4 bulan jadi DDAM. Dalam 6 bulan jadi CDAM. Tak ada. Tak ada. Saya bergabung dengan syarikat CNI pada tahun 89 dan saya ambil masa lebih kurang, kalau tak silap saya, 15 tahun. Baru saya dinaikkan pangkat jadi seorang DDAM, tuan-tuan puan. Inilah yang dinamakan dengan stamina. Inilah yang dinamakan dengan kestabilan, bukan kelajuan. Bukan speed. Kalau wifi itu speed. Ini bukan wifi. Ini bukan untuk connection apa-apa, untuk download dan untuk baca video, tapi ini perjuangan. Satu perjuangan yang berterusan, tuan-tuan puan. Satu long term, satu maraton kita panggil dia. Satu maraton yang lama, yang panjang, tuan-tuan puan. Dan sekiranya kalau kita dapat capai objektif kita, sudah sampai ke pangkat yang paling tinggi dalam plan pemasaran CNI, saya rasa anda akan dapat menikmati hasilnya, menikmati buahnya. Dapat aset fund, dapat kafan, dapat melancong, dapat income yang begitu lumayan, dapat 5 angka dan sebagainya. Itu dia. Cuba bayangkan, kestabilan, stamina, bukan kelajuan, bukan speed, tuan-tuan. Untuk berjaya di dalam CNI, kita mesti stabil dulu. Kita mesti kita punya grup mesti cukup kuat, barulah kita naik. Satu langkah demi satu langkah, satu pangkat dari satu pangkat. Okey, yang ketujuh, belajar dari sifat. Belajar dari sifat. Duplikasi modul kejayaan. Sebenarnya tuan-tuan memang cukup bernasib baik, cukup lucky, sebab kalau perbanding dengan saya semasa saya jadi ahli CNI pada 89, apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Tapi sekarang tuan-tuan puan, CNI sudah 35 tahun. Kita keluarkan satu buku, nama dia Panduan Kejayaan. Panduan Kejayaan. Di dalam panduan dia kita simpan semua pengalaman, semua kemahiran dan sebagainya daripada Diamond Agency Manager selama 40 tahun ni. Semua pengalaman mereka semua pada di dalam buku ni, dalam Panduan Kejayaan. So belajarlah ataupun duplikasilah modul kejayaan, pengembangan kejayaan CNI dan mengikuti sajalah Panduan Kejayaan, sebab ini yang paling berkesan dan paling cepat untuk berjaya dalam kerjaya CNI, tuan-tuan. Okey. Dan last, anda mesti pertikari secepat mungkin. Jangan tiap hari harap saja pada upline. Semua ada apa umpati ke, suruh upline-nya pergi. Anda duduk di rumah diam-diam. Tak ada macam ni. Anda kena sama-sama belajar, sama-sama berusaha, sama-sama berjuang dengan upline. Dan lagi cepat anda pertikari, lagi cepatlah anda akan dapat menikmati hasil anda. Tuan-tuan dan puan, ini yang paling penting. Pertikari secepat mungkin. So macam mana pertikari secepat mungkin? Belajarlah. Ikutilah kursus. Joinlah training-training seperti malam ini kita ada Zoom training. Ikutilah, jangan lepaskan peluang, jangan miss sekiranya boleh. Tapi bukan anda seorang saja. Panggil, wawakan semua meeting ni sama dengan
semua rakan-rakan kongsi kita. Sama-sama kita belajar. Lagi ramai downline kita belajar, lagi cepat kita pertikari. Itu saja. Okey. Next slide kita akan lihat. Alright. So mari kita lihat. Memang not everyone is perfect. Bukan semua manusia dilahirkan seorang sempurna, seorang yang sudah pandai, seorang yang cerdik. Sebenarnya kita lihat sini ada banyak situasi-situasi, banyak CBO downline kita, rakan-rakan kongsi kita yang bermasalah. Yang pertama, kalau kita lihat situasi yang pertama, downline yang berprestasi lemah. Ada. Downline yang sentiasa lewat. Ada. Downline yang berperangai buruk. Ada juga. Downline yang perkebolehan tinggi tetapi degil. Kemudian downline yang kurang semangat perjuangan dan cepat putus asa. Ada juga. Downline yang berat mulut tapi tidak yakin. Seterusnya yang ketujuh kita lihat. Downline yang terlalu bergantung. Ini lambat berdikari lah maksud saya. Sampai bila kita nak bergantung pada upline? Sampai bila kita nak bergantung pada kaki tangan CNI? Sampai bila kita bergantung pada pakar-pakar dan sebagainya? Downline yang melanggar peraturan. Banyak. Downline yang tidak bekerjasama atau tidak mempunyai masa. Downline yang suka bercakap negatif dan berumur. Ada banyak. Downline yang tidak mau belajar. Ada juga. Downline yang tidak mau bertindak. Cakap dia pandai. Tapi tak mau action. Tak ada apa-apa aktiviti. Banyak lagi. Sebenarnya ada banyak lagi. Downline-downline kita yang bermasalah. Ini mungkin sebahagian saja. So kalau katakan dalam organisasi kita ada downline-downline kita yang mempunyai masalah ini. So macam mana kita boleh membimbing mereka? Macam mana kita boleh membantu mereka? Saya ambil beberapa contoh. Beberapa contoh kes tadi kita ni. Yang pertama, saya ambil 4 situasi untuk berkongsi dengan anda melalui pengalaman saya selama 35 tahun dalam CNI. Downline yang berprestasi lemah. Sebab tadi saya sudah kata CNI telah ditubuhkan selama 35 tahun. Dan bagi seseorang CBO, seseorang downline, bila dia katakan dia join, dia bergabung dengan CNI ni hari 20 hari bulan September. Besok bila dia keluar, dia bercakap dengan prospek dia promote produk-produk dengan jiran dia, dengan rakan-rakan kongsi dia, dengan mungkin kawan-kawan dia yang sepejabat dengan dia. Tapi bila dia promote produk tu, mungkin dia akan menghadapi rintangan, cabaran sebab 35 tahun. Siapa tak pernah dengan CNI? Semua boleh katakan semua orang pernah dengan CNI. Betul tak? So mungkin dia hadapi situ. Oh, ini kah? Aku punya kawan sudah jadi ahli CNI lah. Oh ini kah? Saya pernah makan. Oh ini kah? Saya pernah belilah. Oh CNI lah. Saya pernah jadi ahli CNI lah. So macam-macam punya alasan diberikan kepada prospek yang baru join ini. So ini mungkinlah akan menjadikan downline kita dia berprestasi lemah sebab setiap kali dia nak buat sale, nak sponsor, nak jual, semua ditentang balik. So macam mana? Senang saja. Sebenarnya saya memang nasihatkan tuan-tuan puan sebagai upline dan sebagainya, kalau seseorang prospek yang baru join ini, jangan bagi dia seorang berjuang. Seorang kalau boleh bersama dengan dia. Ikut sama dia. Nak jumpa prospek, bawa dia berjumpa dengan prospek. Sebab andalah yang lebih pengalaman. Andalah yang lebih ilmu tentang produk, tentang syarikat CNI, tentang rancangan perniagaan CNI, tentang macam-macam berkenaan CNI. Anda lebih pandai, lebih faham tentang ini. So, bawalah prospek anda, bukan prospek, bawalah downline yang baru join anda, downline yang baru join anda, sama-sama berjumpa dengan prospek. Saya rasa dengan cara ini mungkin kita akan dapat membantu
dan meyakinkan bila jualan pertama, bila dia dapat sponsor prospek pertama, bila dia dapat menjual walaupun satu produk yang kecil-kecil seperti Wings, ubat gigi Wings CNI, walaupun dia sudah dapat jual satu kotak Fire Scent pun, dia rasa happy. Dia rasa yakin. Oh, senang saja CNI. Senang saja buat CNI. Senang saja sponsor orang. Ini dia. So, bagi orang yang berprestasi lemah kerana dia menghadapi masalah ataupun sebab yang saya ceritakan tadi itu. Ini dia yang pertama. Jangan bagi dia berjuang diri sendiri. Jangan jadi dia seorang calon bebas maksud saya maksud ni. Dia jangan jadi seorang calon. Dia mesti ada parti, mesti ada grup, mesti ada satu tim, satu pasukan untuk sama-sama kita berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Yang satu pertama. Yang kedua, situasi yang kedua, mari lihat. Daulah yang sentiasa lewat. Ini sebelum kita bagi ubat dia, kita kena cari punca. Kita kena cari punca dulu. Mengapa setiap kali dia datang meeting dia lambat? Dia lewat. Kita start meeting pukul 8, dia sampai 9.30. Kerana sampailah habis, sampai nak nyanyi lagu, baru dia sampai. Sebab kita kena tahu apa punca dia. Punca dia mungkin dia tak ada transport ke? Mungkin dia ada OT ke, ada overtime ke, setiap kali kita meeting dia ada OT, ada overtime, ataupun dia kena jemput anak dia balik dari tuition ke. Sebab kita ni semua ni kita kena faham betul-betul apa sebab yang jadikan dia sentiasa lewat. Bila kita sudah tahu sebab dia, mengapa dia lewat, kalau katakan sebab setiap hari Selasa malam Rabu, tak bolehlah sebab hari tu dia kena jemput anak dia dari tuition. So janganlah tetapkan mesyuarat kita perjumpaan kita pada hari Selasa malam Rabu. Tukarlah, tarik. Itu dia. Kalau dia tak ada transport, jemputlah, panggillah daulah-daulah yang duduk dekat dengan rumah dia, bawa dia sama sekali. Itu dia, cari punca dia dan atas masalah saja. Dan katakan ini bukan transport, bukan nak jemput anak, bukan nak jemput isteri balik daripada shift malam dan sebagainya. Kalau katanya ini dia punya habit. Memang dia habit. Kalau dia habit ni senang saja. Terus ke rumah jemput dia. Kita start meeting pukul 9, 8.30 tunggu dekat rumah dia. Setiap kali meeting jemput dia. Setiap kali meeting jemput dia. Sampai dia segan, sampai dia malu. So jadikan dia sudah biasa. Kalau sudah jadi biasa, saya rasa pada masa akan datang bila ada meeting dia tak akan lewat lagi lah. Itu dia. Okay, situasi yang ketiga. Mari kita lihat. Daulah yang berperangai buruk. Ini kadang-kadang bukan senang. Kalau cikgu pun bukan senang. Kalau murid kita ni dia perangai buruk. Kalau kita rotan dia pun tak boleh sekarang. Sebab ini semua dewasa ni. So bagi daulah prospek CBO kita yang berperangai buruk ni, apa yang kita boleh buat ialah kita adakan, kita panggil dia group influencer. Kita jemput dia dalam satu tim, dan semua tim ni orang yang mungkin baca dia tinggi, semua ni mungkin dia yang ini semua dia profesional, ini cikgu lah, ini penceramah lah, ini profesor. Kalau kita campur dengan grup kita, daulah kita yang memang dia semua yang gentleman lah kita panggil ni. So kalau dia seorang saja yang berperangai buruk, saya rasa lama-lama kelamaan dia pun segan lah. Betul? Dia perangai buruk, tapi yang lain semua ni, yang lain mungkin dalam 20 orang ni, 19 orang ni semua gentleman. Semua top punya. Semua baca tinggi-tinggi, semua yang bersopan punya. Tapi dia seorang saja yang berperangai buruk, lama kelamaan kalau dia campur dengan mereka yang bersopan ni, saya rasa lama kelamaan dia yang ke 19 orang ni mungkin dia akan dapat mempengaruhi dia supaya dia akan jadi seorang yang bersopan. Dia tak akan jadi seorang yang berperangai buruk. Itu dia. Kita ambil grup lah, satu kumpulan untuk mempengaruhi dia. Satu kumpulan untuk cuci otak dia. Satu kumpulan yang boleh U-turn dia. Ini dia. Grup kumpulan. Yang last, kalau kita lihat. Situasi yang keempat.
Orang yang kurang semangat berjuangan dan cepat putus asa. Dan ini kalau kita lihat, kalau orang yang menghadapi masalah ini mungkin dia punya AQ lah yang masa saya cakap tu. Adversity quotient. Sebab dia punya AQ sangat-sangat, dia markah AQ dia sangat-sangat rendah. Dia tak, bila dia menghadapi sesuatu masalah, bila dia menghadapi sesuatu rintangan, cabaran, bila dia gagal dalam sponsoring, bila dia gagal untuk selling dan sebagainya, dia putus asa. Tak boleh lah. Dia give up lah. Dia give up lah. So, sebenarnya untuk tuan-tuan puan-puan, teman-teman tuan-tuan, Rome is not built in one day. Saya rasa anda boleh faham. Bandar Roma ni bukan dibina dalam satu hari. Sudah termasuk seseorang downline. Mr. Kong pun bukan ini hari masuk jadi CNI, besok saya jadi PDM, besok saya dapat asset fund, besok saya dapat tabung kereta, besok saya dapat income yang 5 angka, besok yang saya dapat ni dapat itu. Saya pun ambil masa belas tahun. Belas tahun baru saya capai apa yang saya ada sekarang ini, tuan-tuan. So saya pun ada satu ketika masa pun saya rasa putus asa. Tapi saya bangkit semula. Saya bangkit semula sebab dengan dorongan, dengan motivasi oleh Cikgu Gan, oleh Mr. Chan, oleh dan sebagainya, saya bangkit semula. Dengan strategi, dengan promosi, dengan plan-plan program-program yang diarahkan oleh pihak syarikat, oleh manajemen tu, saya bangkit semula. So bagi orang yang kurang semangat, jangan putus asa. Dan yang paling penting, anda sebagai upline, jangan putus asa. Anda sebagai upline, anda jangan tinggalkan. Jangan biarkan. Jangan singkirkan. Itu dia yang paling penting. Jangan singkirkan. Sebab downline anda yang kurang semangat dan tidak perjuangan dan putus asa ni hari bukan bermakna dia tidak akan bangkit semula. Dia tidak akan mencapai pangkat DDAM ataupun dia bukan boleh jadi seorang penikmat tabung kereta, penikmat asset fund satu hari nanti. Ada. Boleh juga kalau dapat dorongan, kalau kita dapat bimbingan, kalau kita dapat motivasi secukupnya, terutamanya daripada upline, daripada sideline dan sebagainya. Kalau kita dapat berjuang bersama-sama, bergabung, ataupun kita join bersama dengan downline CBO ni, satu hari nanti, tuan-tuan dan puan, CBO kita yang putus asa ni, CBO yang kurang semangat ni, satu hari nanti bila dia lihat downline dia, kawan-kawan dia yang dulu satu grup ni sudah capai ni, capai situ, capai itu, sangat tu satu hari dia pun akan bangkit semula, tuan-tuan dan puan. Itu dia. Ini yang pengalaman saya selama 35 tahun. Saya dalam grup saya ada seorang downline saya 3 kali dia masuk CNI. 3 kali. Sekali dia expired, dia masuk syarikat lain. Tapi masuk syarikat lain tak boleh maju juga. Tak boleh pergi jauh juga. Dia pun expired. Bila dia jumpa lagi, Mr. Kong, you masih buat CNI kah? Saya masih lagi buat CNI. Saya punya stokis, saya punya DC masih lagi di Tanjung Maling. Dia pun masuk. Dia pun join sekali lagi. Kali kedua. Kali kedua dia join. Buat. Kemudian dicuci otak sebab sekarang ni dalam pasaran kita ni ada banyak syarikat jualan langsung. Ada yang skim cepat kaya, ada yang main online, ada yang main offline, macam-macam. Tunjuk cek inilah, tunjuk cek itulah, tunjuk bonus lah, tunjuk statement lah. Dia pun sudah koyang. Dia goyang. Goyang lepas tu expire juga kali kedua. Expire kali kedua. Kemudian tahun lepas saya jumpa lagi. Saya jumpa lagi dia. Bisa kau masih buat lagi kah? Sudah 35 tahun tu. 35 tahun. Masih buat CNI lagi. Macam mana bisa kau boleh tahan selama 35 tahun? Sebab orang ni dia adalah seorang kaki tangan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Betul-betul di depan DC saya, UPSI. Saya rasa anda pernah dengar. UPSI. Seorang kaki tangan. Masa dia jadi ahli CNI ni 2 kali dia masih lagi kaki tangan sekarang. Sekarang dia sudah besar. Dia sudah pension. Pension dia masuk lagi jadi CNI. Dan dia sudah masuk jadi CNI kali ini, dia hebat. Dia hebat sebab
Bila dia sudah pension, kawan dia ramai. Banyak. Kaki tangan dia yang dulu berjabat dengan dia di UC Pendidikan Sultan Idris UC itu, betul okey. Dia banyak promote. Dalam masa 1 bulan saja sudah kumpul 6,000 PV. Fast track AM. Sekarang sudah di AM. Memang luar biasa ini dia. So, inilah yang saya katakan. Walaupun dawalan kita yang kurang semangat dan cepat putus asa, tak apa. Jangan tinggalkan dia. Satu hari dia akan balik. Satu hari dia akan bangkitkan semula. Itu dia. So, dia jumpa lagi. Kita bagi dorongan. Kemudian dengan produk yang luar biasa, dengan plan yang luar biasa, dengan training yang luar biasa, dengan melanjutkan, saya rasa satu hari nanti kita akan dapat jumpa di puncak kejayaan. Ini dia 4 situasi di mana mungkin sebagai upline, di mana kita mungkin akan jumpa daulan-daulan yang ada masalah ini. So jangan putus asa, terus berjuang demi masa yang lebih cerah. So ini 4 situasi di mana saya kongsikan dengan anda, dan seterusnya kalau kita lihat, saya rasa sesi saya pun sudah sampai ke penghujungnya. So seterusnya kita akan menjemput seorang lagi usahawan, seorang leader yang cukup hebat, cukup luar biasa, Nazari Muhammad Isa dari Melaka, seorang CBO, pangkat pengurus agensi terlima. Kalau kita lihat senarai pencapaian dia menyertai CNI secara parti, part time saja. Part time, bukan full time. Dan pada tahun 2017 dan mencapai pangkat UBAM dan mencapai LBA sepanjang masa ini, tuan-tuan. Marilah kita menjemput Tuan Nazari Muhammad Izzat untuk berkongsi anda dengan pengurusan demi mencapai komunikasi kreatif. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada DDM Mr. Kong, Sifu. Saya anggap Mr. Kong ni ibarat macam Sifu saya juga. Okey, terima kasih terima kasih kerana berkongsi tentang pengurusan diri. So bagi saya topik ini amat-amat penting sebab pengurusan diri yang baik akan menentukan sejauh mana potensi kejayaan yang bakal kita capai. Okey. Jadi kita ambil serius dan pemantapkan lagi pengurusan diri dan demi mencapai komunikasi efektif bagi memudahkan dan melancarkan urusan perniagaan anda selepas ini. Okey tuan-tuan, saya memperkenalkan nama saya Nazari bin Muhammad Isa, berasal dari Melaka. Dan saya harap anda semua sihat di samping keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat-sahabat saya dalam syariat sekian dalam topik yang dimanahkan pada saya pada hari ini adalah tentang topik komunikasi efektif. Bermakna komunikasi berkesan. Dalam skop yang besar ini kita pecahkan ia kepada 5 sasaran utama. 5 sasaran utama. Yang pertama apa dia? Terhadap downline. Yang kedua, terhadap upline. Yang ketiga, terhadap subline. Yang keempat, terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, terhadap wakil syarikat. Untuk ketahuan semua, 5 golongan ini merupakan orang yang sentiasa berhadapan, berurusan. Tidak kira besar ataupun kecil. Pasti ada perbincangan bersama mereka. Tetapi kita perlu berhati-hati sebab komunikasi yang kurang efektif atau kurang kemas akan mengganggu urusan-urusan dan perjalanan kita nanti. Okey, so mari kita gali lebih dalam. Jom kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, kita fokus kepada sasaran pertama kita iaitu terhadap downline. So mari kita lihat. Untuk mendapat penghormatan downline, okey, pangkat dan jumlah pendapatan upline hendaklah hendaklah lebih tinggi berbanding downline. Maksud dia apa? Sebagai leader dalam kumpulan anda perlu mempunyai pendapatan yang berada di tahap membanggakan. Kerana apa? Kerana ini akan menjadi ikutan kepada downline di bawah jaringan kita. Okey, yang kedua. Sebagai upline, okey,
bertanggungjawab untuk membantu downline-nya. Kita ada downline, kita kena bantu. Maksudnya, kita sebagai leader mesti bertanggungjawab untuk membimbing. Ulang balik, membimbing merupakan tugas utama kita. Nak tak nak, apa perlu kita buat, kita tak perlu mengeluh. Buatlah semua ini secara ikhlas. Demi apa? Demi membantu usahawan-usahawan yang bernaung di bawah jaringan kita. Okey, yang ketiga, terhadap downline, yang ketiga, apa dia? Mesti yakin pada setiap downline anda asalkan memiliki konsep yang betul, sudi belajar dan sanggup berusaha, semua orang pasti berjaya. Tuan-tuan, apa maksud dia? Kita mesti letak apa, tuan-tuan? Kita mesti letak respect. Respect kepada downline kita dan kepercayaan penuh kepada mereka bahawa suatu hari nanti mereka juga akan berada di level seperti kita sekarang. Dan mungkin lebih hebat, bak kata perpatah, ayat orang Melayu, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia, tak siapa yang tahu. Jadi, nasihat saya, fokus, bantu mereka untuk sentiasa on track, bersedia dengan apa saja kemungkinan yang mereka bakal mengharungi dan mereka bakal menjadi seorang leader suatu hari yang luar biasa. Okey, kita pergi yang keempat. Okey, yang keempat apa dia? Membina hubungan rapat. Okey, membina hubungan rapat dengan downline. Apa dia? Memupuk semangat kekitaan. Semangat kekitaan, saling menghormati dan saling belajar. Maksud dia apa, tuan-tuan? Mungkin di sini anda perlu jalinkan hubungan yang baik. Kita perlu jalinkan hubungan yang baik dengan downline anda. Kerana pengaruh hubungan yang dibina akan bawa anda ke peringkat yang lebih tinggi. Betul betul? Cuba kita dengar betul ataupun tidak. Anda boleh berjaya sekiranya kita lakukan secara sendirian. Kerana anda memang hebat. Tapi jika mau legasi kita pergi lebih besar, kawasan kita lagi besar, maka kita perlu tambahkan network kita. Kita perlu bergerak secara tim untuk apa? Supaya kita kuat bersama tim kita. Barulah perjalanan seterusnya akan jadi lebih bermakna. Sebab tu saya kata, tuan-puan, kita kena bergerak dalam satu tim. Okey. Kita pergi yang story yang kelima. Yang kelima apa dia? Okey. Bina downline, bila downline menghadapi persoalan, bila downline menghadapi persoalan ataupun masalah, dengarlah dengan teliti jawapan dengan aktif dan dengar dengan sepenuh hati. Maksud dia apa? Beri mereka ruang untuk luahkan apa yang mereka hadapi dan tanya apa tindakan yang bakal mereka ambil. Kemudian barulah anda beri pandangan tentang apa yang mereka sedang alami. Kita beri komen yang membina, bukan kritik, yang membina, yang positif untuk tindakan yang bakal mereka ambil. Beri solusi ataupun beri jalan penyelesaian atau pendekatan untuk mereka jalan keluar untuk mudahkan mereka untuk melakukan sesuatu perkara. Kerana dengan pengalaman yang anda miliki, anda pasti boleh membimbing mereka ke arah kejayaan untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang terakhir terhadap downline. Bila downline menjangkau pencapaian anda, perlulah bertoleransi dan ucapkan apa dia tahniah kepadanya. Maksudnya, di sini saya minta tuan-tuan dan puan sahabat saya CRI Satu Malaysia, kita raikan kejayaan mereka. Kita raikan kejayaan mereka, katakan pada diri anda sendiri, inilah kejayaan aku sebagai leader. Kejayaan aku sebagai leader, bila downline yang dari awal aku bentuk sekarang sudah berjaya. Inilah kejayaan sebenar seorang pemimpin. Anda perlu kekalkan positif. Jangan, ini paling penting, jangan terdetik perasaan cemburu
dengan kejayaan mereka. Ingat, kejayaan mereka adalah kepuasan bagi anda dalam memimpin organisasi. Jom kita pergi slide yang seterusnya. Okey, dalam slide yang seterusnya, okey, di sini terdapat 3 gambar. Okey, saya akan kongsikan 3 gambar ini. Apa dia? Gambar pertama, saya sedang sampaikan 2 helai t-shirt yang diberikan oleh pihak HQ kepada leader di bawah naungan saya yang berjaya mencapai target bonus bulanan. Alhamdulillah. Pada ketika itu. Dalam gambar itu merupakan terdapat siapa tu? Encik Badrohan dan Puan Nafisah yang merupakan pasangan leader otai di kawasan saya. Di mana? Di Tampin Negeri Sembilan. Okey, gambar yang kedua. Yang gambar kedua ni dia ada malam ni. Saya nampak dia iaitu bersama Puan Miskiani. Puan Miskiani juga adalah seorang leader yang hebat di kawasan Tampin Negeri Sembilan. Beliau juga seorang guru agama. Guru agama melakukan bisnes CNI secara solo. Hebat kan? Dia lakukan secara solo. Ni bukan kaleng-kaleng ni. Orang kata apa? Dia memang hebat. Saya tengok semangat beliau ketika ini. Ketika beliau menjalankan bisnes CNI ini, pada tahun tersebut beliau berjaya memperoleh tiket emas. Wah, hebat. Saya kata memang terbaik. Tiket emas untuk sambutan ulang tahun CNI yang ke-35 bagi tahun 2021. Bagi saya ini bukan, orang kata apa? Bukan kaleng-kaleng lagi. Okey, gambar yang ketiga tuan-tuan. Ketika kami berada di SC CNI Taman Merdeka Melaka untuk menghadiri program SUC bersama pihak HQ pada tahun ini. Pada tahun ini seperti dalam gambar kita perlu sentiasa bersemangat. Perlu sentiasa bersemangat bersama pasukan anda. Dan kita tarik anak buah anda untuk menghadiri majlis ilmu yang dirangka oleh pihak HQ. Demi apa? Demi membantu mengembangkan lagi legasi bisnes anda. Sebab tu setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak HQ ketika datang di Melaka atau di mana, saya memang suruh tim saya, jom kita join aktiviti daripada pihak HQ. Okey, kita pergi golongan yang kedua iaitu terhadap upline. Okey, kita pergi yang pertama menyanjung tinggi upline dan pemimpin dengan ikhlas. Jangan memandang rendah terhadap upline dan pemimpin anda. Termasuk dengan saya. Okey, maksud dia apa? Letak rasa hormat. Dengar apa yang mereka kata, ikut apa yang mereka ajar kepada kita. Percayalah. Percaya apa yang diterapkan oleh upline itu adalah cara yang terbaik untuk kita lakukan dalam perniagaan ini. Okey. Yang kedua apa dia? Dalam apa jua keadaan, selalu berhubung dengan upline dan pemimpin untuk mendapat rangsangan dan memotivasikan diri anda. Maksudnya, semangat seumpama cas tenaga. Kita ni nak menjalankan perniagaan. Saya seorang usahawan. Saya pada sendiri, saya ada bisnes saya sendiri. So, saya pun kena sentiasa cas. Semangat seumpama cas. Ada kala kita perlu suntikan semangat ini. Dikala kita membimbing downline di bawah kita, ada masanya kita rasa penat. Ada rasa down. Ada rasa hilang semangat. Jadi apa perlu kita buat? Jadi kita perlu suntikkan semangat ini untuk back on track. Back on track agar kita tetap semangat, positif dan genetik. Itu dinamanya usahawan CNI yang sangat luar biasa. Okey, kita pergi yang ketiga. Perkara yang baik harus disebarkan kepada downline. Bila menghadapi sebarang persoalan ataupun masalah, bawalah berbincang dengan upline atau pemimpin dan bersama-sama mencari ikhtiar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maksud dia apa tuan-tuan? Mari kita lihat. Bak kata perpatah ayat orang lama. Bulat air kerana perbentum, bulat manusia kerana muafakat. Sekiranya berlaku konflik dalam tim anda,
barulah berbincang dengan upline, minta pandangan dan cadangan beliau untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Sebab itu dalam bisnes CNI kita terapkan teori apa yang pernah diajar oleh kita punya Sifu Mr. Chan, iaitu apa? Teori ABC. Ulang balik, teori ABC. Kita wujudkan pihak yang lebih tinggi daripada kita untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlaku. Okey, kita pergi yang keempat, yang terakhir terhadap upline. Apa dia? Jangan terlalu bergantung kepada bantuan upline dan pemimpin. Anda harus melatih diri supaya berdikari secepat mungkin. Maksudnya, CNI adalah bisnes kita. Ulang balik, CNI adalah bisnes kita. Jadi anda perlu fokus bagaimana anda akan menjalankan bisnes CNI ini. Sebab di pihak HQ, itu di pihak syarikat, sudah menyediakan sistem pembelajaran CAN ataupun CAN kerana mereka tahu apa ilmu yang perlu anda kuasai untuk menjalankan bisnes ini. Jadi teruskan belajar, jangan hanya bergantung dengan upline anda, kerana sekiranya anda sendiri yang melakukannya, maka anda akan cekap dan anda akan main. Dan ini akan menjadikan lebih memudahkan anda menjalankan bisnes CNI ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, kita pergi kepada golongan yang seterusnya. Gambar. Saya terlupa. Okey, di sini terdapat 3 keping gambar yang saya letak di sini. Kita lihat. Okey, gambar ini gambar yang pertama. Tim saya bersama upline saya. Ini orang ni sangat famous. Satu Malaysia. Dah kenal dia. Dan bukan di Malaysia, luar negara pun dah kenal beliau. Saya cakap tanya kepada beliau, dia dah pergi ke Eropah. Kita bukan. Tanya kepada Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof. Okey, dalam program ini kami menjalankan pada tahun 2017. Gambar pertama, gambar pertama 2017 di awal percuburi saya dalam bisnes CNI. Program ini kami jalankan di mana? Di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Waktu ini kami memperkenalkan produk-produk CNI melalui apa dia? Ujian Quantum Machine Resonansi Magnetic, atau dengan nama singkatannya apa dia? PKP. PKP bukan perintah-perintah tu PKP. Apa tu PKP? Project Community Penyayang. Tujuan kami masuk ke IPT pada waktu itu adalah untuk apa dia? Untuk mencari user. Dalam masa yang sama juga kita nak cari usahawan di kalangan generasi muda. Alhamdulillah, program ini memberi impak yang positif. Sel yang kami peroleh pada masa itu memberangsangkan, dan masih ada di kalangan anak muda ini yang kekal bersama CNI sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Amin. Syukur sekali lagi. Okey, tuan-tuan. Gambar yang kedua pula. Gambar yang kedua Okey, gambar yang kedua tu kami ambil di kediaman rumah saya. Ketika ini saya bersama Encik Borhan, iaitu leader kami dari kawasan selatan, iaitu negeri Melaka bersejarah. Beliau sanggup mengeluarkan modal untuk memulakan bisnes bersama CNI. Beliau merupakan fast track agency manager kami pada bulan Jun 2020. Dan kini di bawah jaringan beliau, alhamdulillah, telah lahir 2 lagi pemimpin yang berpangkat agency manager di kawasan Tampin Negeri Sembilan. Hebat betul Cik Borhan tu. Okey, gambar yang ketiga. Gambar ketiga ni ada momen dia, tuan-tuan. Gambar ketiga ni merupakan detik bermulanya kembali kami berjuang bersama CNI pada awal tahun 2019. Sebelum lockdown pada tahun tersebut. Berikutan dengan wabak COVID-19. Segalanya dalam perancangan Tuhan Allah SWT. Kerana CNI menjadi penyelamat hidup kami, suatu perintah kawalan pergerakan dilakukan di Malaysia. Syukur alhamdulillah, selesai PKP, kami sudah kembali ke rutin asal dengan syarikat konsultan kami. Kami menjalankan program motivasi pelajar di peringkat skor rendah, skor menengah, IPT serta team building
untuk kaki tangan awam dan swasta. Namun begitu, bisnes CNI masih tetap kami teruskan sehingga hari ini. Sebab bagi saya, CNI saya suka. Sebab CNI ni saya kenal daripada sejak saya sekolah menengah lagi. Sebab tu bagi saya CNI ni sudah sebati dengan diri saya. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Terhadap subline. Terhadap subline. Mari kita lihat yang pertama. Sentiasa menyanjungi personality dan image subline kita. Maksud dia apa dia? Pandang yang baik-baik saja. Maksudnya, jadi mata lebah. Jadi mata lebah, jangan jadi mata lalat. Maksud saya kenapa dia mata lebah? Sebab saya nak anda semua fokus pada kelebihan subline kita. Untuk kita contohi. Okey, yang kedua. Merapatkan dan membina hubungan mesra dengan subline kita. Maksud dia apa? Jangan wujudkan ancaman. Lakukan persaingan secara sihat bersama subline. Kerana kita ibarat adik-beradik. Kita ibarat family. Kerana kita berada di bawah satu naungan yang sama. Jadi kita tentukan, jadi kita sudah tentu diajar cara bisnes dengan kaedah yang lebih kurang sama. Jadi elakkan perasaan cemburu yang membawa kesan negatif pada perhubungan bersama subline kita. Ini penting. Buang cemburu, buang iri hati yang ada dalam diri kita. Kita wujudkan yang positif. Okey, yang ketiga, mari kita lihat. Selalu bekerjasama dengan subline dan saling membantu, tolong menolong. Maksud dia apa? Wujudkan teamwork. Saya ulang balik. Kita wujudkan teamwork, itu lagi bagus. Untuk anda lakukan untuk kebaikan bersama. Bila kita buat teamwork, kita akan dapat kebaikan bersama. Maksud dia apa? Anda boleh bantu apa subline kurang tahu. Dan beliau juga boleh jadi backup anda di mana part anda yang lemah, dia pula bantu anda. Dan yang ini upline kita sangat suka. Tak percaya tanya Cik Fauzi. Dia suka macam tu. Tolong menolong antara satu sama lain. Okey, kita pergi yang terakhir, yang keempat. Jangan berbincang sebarang topik atau persoalan negatif dengan subline kita. Maksud dia, jangan wujudkan konflik. Ulang balik. Jangan wujudkan konflik. Jangan adakan kabar angin yang negatif. Yang boleh menggugatkan jalinan hubungan kita dengan subline kita. Sebab apa? Kita ni adalah family. Sebab apa? Kita ni adalah family. Keluarga CNI. Okey. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, dalam gambar pertama saya ni, kalau anda lihat dalam gambar pertama saya ini yang pakai baju warna biru, saya sedang membuat perkongsian. Perkongsian apa? Perkongsian tentang produk makanan kesihatan. Untuk program bersama tim di bawah jaringan upline saya, iaitu Tuan Fauzi Yusof di Merlimau Melaka. Walaupun ini bukan untuk perkembangan di bawah jaringan saya, tapi saya tetap turun pada membantu subline kami di sana. Ini namanya kita bekerja sama. Jangan wujudkan penting diri. Kita ibarat satu bumbung. Kita ibarat satu family. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. InsyaAllah kita akan berjaya. Okey, gambar yang kedua tuan-tuan. Kita lihat gambar yang kedua. Dalam gambar kedua ada subline kami, sepasang suami isteri. Ini sahabat saya, Encik Zaki dan isterinya, Puan Zurida. Ni orang hebat. Setiap kali bila kami berjumpa tuan-tuan, sambil minum kopi-kopi, sambil minum kopi CNI, Kongkak Ali, kacik, mocha dan sebagainya, kami akan sentiasa berbincang. Bincang apa? Iaitu bagaimana untuk kita mengembangkan lagi sayap perniagaan kita bersama. So dia bagi saya idea,
saya pun bagi dia idea kepada dia. So kami sentiasa sharing. Ada kala dia panggil saya, Cik Nazari, jom kita buat quantum machine bersama-sama. Ada masa saya bantu dia dekat nyala saya. Ada, alhamdulillah. Kita jangan wujudkan penting di diri. Kita anggap ini satu tim. Okey, kita pergi ke golongan yang seterusnya. Okey, terhadap pelanggan. Okey, yang pertama jangan melebih-lebihkan kesan produk, menipu atau memaksa pelanggan membeli produk semata-mata untuk meningkatkan jumlah jualan anda. Maksud dia apa? Maksud yang lebih jelas di sini, jangan overclaim. Overclaim. Tolong jangan iaitu menipu tentang manfaat produk sebenar. Kalau kita nak buat upsell, memang tak salah. Cuma apa pun bagi nasihat saya, jangan berlebih-lebih. Nanti buruk dia ada pada company. Okey, yang kedua, mari kita lihat. Memberi perkhidmatan kepada pelanggan adalah tanggungjawab anda. Anda hendaklah memberi perkhidmatan dengan sikap bersopan santun, mesra dan berterusan. Maksud dia apa? Service is number one. Ulang balik. Service is number one. Maksudnya, beri layanan yang baik. Tunjukkan kredibiliti anda dalam perniagaan anda, dalam bisnes anda. Dan pastinya dalam ramai-ramai usahawan saya yang ada, anda akan menjadi pilihan pelanggan tersebut. Tak kira di negeri mana atau apa pun anda berniaga, kenapa? Kerana bisnes semua di hujung jari. Boleh order dari rumah dan boleh sampai dari rumah. Jadi, luaskan ilmu jualan anda secara online ataupun offline. Manalah tahu jiran saya, mana tahu jiran saya nanti akan jadi anda punya pelanggan. Manalah tahu dia pula yang membeli produk daripada anda. Sebab apa? Anda seorang yang lebih hebat. Maksud saya, servis anda mungkin lebih mantap daripada saya. Sebab tu jiran saya beli daripada anda. Okey, kita pergi yang ketiga. Syorkan produk yang bernilai dan menepati keperluan kepada pelanggan untuk manfaat pelanggan. Maksudnya, sarankan kepada pelanggan. Okey, sarankan kepada pelanggan produk yang paling tepat mengikut keperluan mereka. Contohnya, tongkat ali kapsul sesuai untuk kesihatan dalaman lelaki. Janganlah anda hanya sarankan mereka minum kopi tongkat ali. Jangan. Kenapa? Minuman hanya memberikan tenaga dan melegakan sakit-sakit badan yang ringan-ringan saja. So untuk hasil yang berkesan, orang kata mantap, padu, berikan mereka cadangan untuk mengamalkan produk suplemen. Ini akan memberikan kesan pada tubuh mereka lebih pantas dan ini akan membuatkan pelanggan anda akan rasa puas hati dengan servis yang anda berikan. So kita kena jadi usahawan yang bijak. Kena jadi usahawan bijak, pilih produk apa yang paling sesuai kepada mereka. Okey, yang keempat, sentiasa mengenang jasa baik pelanggan kerana sudi menyokong dan mempercaya anda. Maksudnya, untuk memberi penghargaan kepada pelanggan, anda boleh ajak mereka cara apa dia? Cara berbelanja secara bijak. Tunjuk bagaimana mereka boleh mendapat produk secara percuma. Ni pelanggan saya suka ni. Ada seorang pelanggan saya di Melaka, dia cikgu. Setiap bulan mesti beli dengan saya 500. Kenapa tuan buat? Sebab dia nak kejar produk percuma. Nampak ni key. Dan lagi satu, kita ajar mereka bagaimana mereka boleh menjana pendapatan secara pasif. Nampak? Ini namanya usahawan yang bijak terhadap pelanggan. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Mari kita lihat. Okey, di dalam slide ini saya kongsikan sedikit gambar rutin harian saya bersama pelanggan saya. Kalau anda lihat di sini ada pelanggan saya membeli hot spring,
ada pelanggan saya membeli produk rumah, keperluan rumah, dan ada yang buat ujian saringan kesihatan dengan saya dulu sebelum beli produk suplemen. Cara ini bagi saya memang bagus. Kenapa? Sebab kita dapat buka awareness. Awareness maksudnya kesedaran kepada pelanggan kita tentang apa masalah kesihatan yang sedang ataupun berisiko untuk mereka hadapi. Jadi, apa dia? Jadi, saranan produk yang mereka terima itu lebih tepat dan bersesuaian dengan tubuh badan mereka. So, bila kita buat ujian macam ni, ujian saringan awal kesihatan, bagi saya memang boleh buat sale dan pelanggan kita memang akan cukup puas hati. Okey, kita pergi kepada terhadap syarikat ini yang terakhir. Okey, golongan terakhir dalam topik ini. Okey, terhadap wakil syarikat. Okey, yang pertama, saling menghormati demi kemajuan bersama. Maksudnya, tuan dan puan-puan, sahabat saya, tunjukkan rasa hormat anda pada mereka. Kerana apa? Kerana mereka bantu perniagaan anda. Di sini berlaku situasi menang-menang. Kerana jika anda beri kerjasama baik pada mereka, network anda mungkin akan lebih berkembang dalam masa yang sama, prestasi kerja mereka juga turut meningkat. Alright, bermaksudnya kita teamwork bersama mereka, menang-menang. Okey, yang kedua, mematuhi peraturan syarikat. Okey, di sini apa maksud dia? Jangan suruh atau paksa mereka lakukan tugas luar dari bidang kuasa mereka. Sebagai contoh, bekerja sama membawa produk niaga dari pusat jualan tanpa membuat bayaran terlebih dahulu. Tapi mungkin situasi ini memang jarang ataupun mungkin tak pernah berlaku. Tapi di sini saya nak ingatkan diri saya, diri saya dan teman-teman seperjuangan saya, elakkan dari perkara-perkara seumpama ini di kawasan anda. So kita mesti mematuhi peraturan syarikat CNI. Okey, yang ketiga. Bagi kita lihat. Membincang dan perancangan. Membincang perancangan dan pelaksanaan aktiviti pertumbuhan. Maksudnya apa? Bincang bersama wakil syarikat di kawasan anda, apakah aktiviti yang difikirkan yang sesuai untuk organisasi anda. Kalau boleh, libatkan semua leader setempat di kawasan anda. Kerana apa? Kerana lebih banyak usahawan baru boleh kita hasilkan dalam kelompok yang besar. Okey, yang terakhir, berkongsikan idea-idea membina demi kejayaan networking pemimpin. Okey, maksudnya marilah kita berfikir secara kreatif dan inovatif sebagai usahawan yang berdaya saing. Bagaimana anda boleh melakukannya ataupun bagaimana anda boleh meluaskan lagi organisasi perniagaan di kawasan anda. Selalunya wakil syarikat akan memberi bantuan dan pandangan yang bijaksana bagaimana mereka boleh bantu usahawan-usahawan di tempat anda. InsyaAllah saya dah jadi ahli CNI, dah dari usahawan CNI ini, memang banyak yang orang bantu saya. Terima kasih kepada wakil-wakil syarikat. Jom kita lihat slide yang seterusnya. Ini dia. Alright. Dan slide yang seterusnya kita dapat lihat di dalam gambar ini, gambar-gambar aktiviti tim saya bersama wakil pihak syarikat sejak tahun 2019 sehingga sekarang. Ada di antaranya itu yang famous tu, khusus menggunakan quantum machine bersama dengan Encik Zaidi. Saya ingat lagi masa tu saya masih kosong, tak tahu apalah quantum machine tu kan. Encik Fauzi, kau buat quantum machine ni, kau bagus. Saya pun kau apalah benda tu. So bila Encik Zaidi ajar saya, masa tu isi saya pun ada sekali. Kita belajar bersama-sama dan kami rasa seronok sebenarnya. Dan situ boleh buatkan sale. Dan yang seterusnya ada juga program WOW.
program wow pernah datang di Melaka di SC CLI Taman Merdeka Melaka bersama dengan siapa? Yang ni tak asing lagi Encik Asri dan Cik Akmal dengan timnya. Terima kasih Cik Asri, Cik Akmal dan Cik Zaidi yang banyak memberi kami bimbingan. Okey, ada juga dalam gambar itu ketika saya dan isteri saya menerima apa dia? Menerima jemputan untuk membuat produk sharing di AbiLife CNI Malaysia berkenaan dengan Royal Jelly pada tarikh 8 bulan 10. Tu tarikh lahir saya tu. Bersama dengan isteri saya. Saya itu juga pihak syarikat pernah menggandingkan saya bersama upline saya. Ni bersama upline saya. Orang yang cukup luar biasa, cukup hebat, yang buka minda saya iaitu Diamond Agency Manager Tuan Fazli Yusof di AbiLife e-boss tentang kerjaya bersama CNI dalam musim pandemik COVID-19. Okey. So, dan yang terakhir, wakil syarikat iaitu sifu saya Mr. Chan iaitu pengetua akademik pembelajaran sistem KEN dan CDAM Tuan Murad Basir turun ke Padang untuk menyampaikan mokab kejayaan kepada usahawan-usahawan yang berjaya memenangi percutian luar negara. Macam saya, terima kasih pada CNI kerana bagikan saya untuk pergi ke Bangkok. Tapi saya tak pergi Bangkok sebab ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Dan betul yang sama juga, saya berjaya mencapai LDA bagi tahun 2021. Terima kasih kepada Mr. Chan. Terima kasih kepada rakan-rakan wakil syarikat CNI. Itu bukan. Tanpa mereka, kita tidak berjaya. Okey. Jadi dengan itu sekian sajalah perkongsian ilmu dari saya untuk kali ini. Ada rezeki panjang, kita jumpa lagi di Puncak Kejayaan. Terima kasih. Saya serahkan kembali majlis ini kepada Encik Rizwan. Silakan Tuan. Alright, terima kasih kepada Ruby Agency Manager Tuan Nazari dan perkongsian yang cukup hebat. Okey, jadi sebelum kita meneruskan lagi, minta jasa baik anda untuk mengisi borang yang akan dikongsikan oleh rakan saya di dalam ruangan chatbox untuk penambahbaikan kelas ini di masa yang akan datang. Okey, so dalam masa yang sama saya nak minta tolong Dr. Zaidi juga untuk ambil gambar kita semua. Alright, dan kalau boleh minta tolong anda semua buka kamera juga supaya kita dapat ambil gambar beramai-ramai di sini. Okey. Right, ada 2 page. Okay, sedia semua dah on video. Alright, page yang pertama. Ada yang Okey. Okay, page yang pertama. Jadi 1, 2, 3. Okay, itu page yang pertama. Ke page yang kedua. Right. 1, 2, 3. Okay. Alright. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaidi. Okey, jadinya kita pun dah sampai hampir ke penghujung. Dan pada anda, pada mana yang dah isi borang maklum balas tu, minta tolong type done di dalam ruangan chatbox ya. Okey, jadinya pada malam ini kita cukup apa cakap bersemangat dan teruja kerana ada 3 orang speaker yang cukup luar biasa yang dah berkongsikan tentang 2 tajuk yang cukup penting ini, iaitu komunikasi efektif dan pengurusan diri. Okey, jadinya kalau kita tengok tadi daripada penyampaian Mr. Chan tekankan bagaimana untuk memulakan bagaimana daripada segi hukum tarikan ya. Kalau senang cakap what you give you get back lah, ataupun cakap buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat, macam tu kan. So maknanya lagi banyak kita memberi, lagi banyak kita menerima. Dan kalau lagi banyak kita melarikan diri, kita boleh sampai gagal. Itu adalah salah satu contoh. Dan daripada Cikgu Kong tentang kekuatan 5Q. Bagaimana kalau kita dapat kestabilan 5Q ini untuk kita mengembangkan bisnes, bagaimana kita untuk meneruskan kehidupan, keadaannya akan menjadi lebih mudah dan senang.
So yang paling penting kita kena sentiasa terus belajar dan belajar. Dan juga Cikgu Kong tadi ada berkongsikan dengan kita semua bagaimana untuk menangani downline-downline yang bermasalah. Dan seterusnya daripada perkongsian Ruby Agency Manager Tuan Nazari iaitu berkenaan dengan 5T, komunikasi yang paling berkesan untuk 5 golongan yang tertentu yang mana telah dikongsikan tadi. So yang paling penting kita ambil isinya dan kita tengok daripada segi penyampaian beliau, bagaimana dia menggunakan apa yang dikongsikan itu dalam kehidupan seharian sehingga membolehkan beliau menjadi seorang Ruby Agency pada masa kini. Dan saya yakin dekat sini pun ramai lagi anda-anda semua para CBO usahawan CNI yang luar biasa juga melakukan perkara yang sama sehingga kan anda berjaya mendapat pendapatan yang cukup lumayan di CNI. Dan juga sekali lagi saya ingin ucapkan tahniah kepada mereka-mereka yang baru balik daripada Winners Trip ke Greece iaitu ke Athens dan Santorini. Okey, dengan hanya bermula RM50, siapa sangka anda boleh pergi ke percutian mewah yang bernilai berbelas-belas ribu ringgit. Dan saya tengok memang dari segi pengalaman cukup manis sekali dan gambar-gambar nampak keriangan, happy di kalangan para CBO yang terlibat. Okey, sekali lagi tahniah kepada anda semua. Dan daripada situ juga macam-macam lagi perkara yang boleh anda nikmati di CNI. Macam mana Cikgu Kong bagi tahu tadi, walaupun selepas 15 tahun beliau join CNI, tapi kini beliau telah pun berjaya mendapat 2 biji kereta bersama CNI, mendapat asset fund bersama dengan CNI dan mendapat income saya tak tahulah berapa banyak, mungkin ada dalam beberapa juta sudah bersama dengan CNI dalam masa 35 tahun membuat bisnes CNI ini. Okey, dan juga yang paling penting kita kena kekalkan momentum itu dan cuba untuk membuat yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dan untuk anda semua yang sekarang ni tengah fight trip untuk ke Taiwan, okey, pastikan anda berjaya mencapai kejayaan tersebut dan bersama-sama rakan usahawan CNI yang lain yang sama-sama berjaya untuk menikmati trip yang seterusnya ini pada tahun hadapan. Okey, selamat maju jaya para pemimpin CNI, jumpa anda di Taiwan. Okey, jadinya sedikit lagi update daripada saya yang terkini sekali berkenaan dengan promosi flash promotion iaitu yang kita tawaran terhad 16 hari untuk produk yang cukup luar biasa iaitu CNI Layo Village Royal Jelly. Dengan pembelian 2 Layo Village Royal Jelly 15, anda akan dapat percuma 1 Layo Village Royal Jelly RM15, 15 stick yang bernilai RM69. So pastikan anda grab promotion ini sebelum tarikh promosi itu tamat. Yang terbaru sekali pada hari ini, flash promotion bermula daripada 20 bulan 9 iaitu hari ini. Okey, pembelian atas pembelian iaitu dengan pembelian 1 Well3 Collagen Peptide 4,000, beli kotak yang kedua dengan harga hanya RM50 sahaja. Yang mana saya rasa siapa cakap memang cukup istimewa. Promosi ini tak sampai lebih kurang dalam 20% daripada harga asalnya untuk kotak yang kedua. So pastikan pada anda yang memang mementingkan kecantikan, dapatkan stok ini banyak-banyak. Sementara promosi masih ada sehingga 26 hari bulan September. Tak lama seminggu sahaja. Okey, dan yang terakhir sekali update saya pada malam ini adalah berkenaan dengan satu program ataupun satu majlis penganugerahan yang memang ditunggu-tunggu oleh kita semua setiap tahun. Okey, iaitu Sinar Gemilang CNI yang mana ianya akan dilangsungkan pada 10 Disember 2022 jam 11 pagi. So kali ini pun cakap kita ada kelainan sikit untuk SGC ini, okey, kerana kita buat waktu pagi menuju ke tengah hari. Okey, di mana tempatnya? Pada tahun ini kita akan adakan di Wyndham Akmal Klang, iaitu satu hotel yang cukup hebat yang bertaraf 5 bintang. So pastikan jangan lepaskan peluang ni, datang beramai-ramai, jangan datang seorang, bawa family, bawa rakan-rakan usahawan CNI yang lain, rakan-rakan anda, downline anda. Kalau ada sideline, upline dan sebagainya, ajak sekaligus. Ramai-ramai kita jumpa dekat Wyndham Akmal Klang ini. Okey, so harga tiket dia adalah RM150 dan apa yang anda akan dapat adalah acara di hotel 5 bintang
majlis penganugerahan bagi mereka yang berjaya capai pangkat, yang berjaya menang trip dan sebagainya. Semua kita akan berikan penganugerahan pada hari tersebut. Dan sama-sama kita ada motivator yang tersuruh. Siapa dia? Sama-sama kita tunggukan. Dan juga akan ada persembahan artis selebriti yang terkenal, lucky draw bernilai RM10,000. Dan anda bayar RM100.5, anda akan dapat dog gift bernilai lebih kurang RM200. Dan yang paling best sekali, bukan anda datang untuk tengok majlis penganugerahan saja, tapi kita akan makan tengah hari bersama-sama. Kita akan ada gala lunch, yang mana nilai gala lunch itu bernilai RM130. Bayar RM150, macam-macam perkara yang akan anda nikmati, yang bakal anda dapat. Okey, so apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah harga normal tiket ni adalah RM150. Tapi dalam masa yang sama, kita ada promosi early bird, iaitu beli sebelum 31 Oktober ini dengan hanya RM100 sahaja. Okey, so pastikan dapatkan tiket anda sekarang sebelum 31 hari bulan 10. Jangan bagi tahu saya, tapi bagi tahu dengan pengurus kawasan anda, sebab saya ada nampak beberapa grup negeri ataupun region telah pun mula membeli tiket ini. So pastikan jangan terlepas, tak lama tu, lebih kurang dalam sebulan setengah je, dan lepas pada tu harga tiket akan kembali kepada RM150 kembali. Okey, so setakat itu dulu perkongsian kami pada hari ini. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi EBLC Leadership Fundamental yang akan datang. Dan semoga apa yang dikongsikan oleh para speaker jemputan kita, oleh Pengetua Akademi CAN kita, Mr. Chan Kok Liao tadi, akan memberi inspirasi dan boleh digunakan untuk menjayakan bisnes CNI anda. Okey, setakat itu dulu perkongsian kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bye.